Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Saya harap semoga semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan melihat tajuk tentang cara membaik pulih dan mengenali punca-punca kerosakan. Episod kali ini kita terus kepada tajuk kipas berdiri. Sekejap kita tengok dulu apa yang berada pada skrin kita. Okey, sekarang kita dapat melihat beberapa table ataupun jadual mana kita terus masuk kepada tajuk 3.7 kipas berdiri. Alright. Kipas berdiri. So, jadi dekat sini kita akan melihat jenis kerosakan dan punca kerosakan dan langkah pembaikan bagi kipas berdiri. So, yang pertama kita tengok jenis kerosakan iaitu kipas siling tidak berfungsi. Kipas siling kipas berdiri, kipas siling bersama, jadi tak ada masalah. Ataupun kipas tidak berputar. Okey, kipas siling dan kipas berdiri, segala macam jenis kipas, dia punya sistem dia adalah sama saja. Yang penting kita tahu punca kerosakan yang di mana. Jadi yang pertama, jenis kerosakan tidak berfungsi atau tidak berputar. So, jadi dekat sini kita tengok yang pertama sekali kita cek bahawa tiada bekalan. Semasa kita memasang atau kita onkan kipas, tiada bekalan pada masukan. Dan kalau tiada bekalan, kita kena semak pada dia punya palam 3 pin, ataupun kita perlu cek pada wire kabel lentur 3 lembar. Okey. Jadi punca kerosakan kalau pada suis pendawaian rosak, kita perlu gantikan suis ataupun kita perlu melakukan baik pulih suis. Okey, alright. Kalau kita cek pada kipas tersebut, kita tap pada kapasitor rosak menggunakan multimeter. Kemungkinan kapasitor rosak, jika rosak kita perlu ganti saja dengan kapasitor yang baru. Dan yang paling penting sekali, kapasitor tersebut perlulah kadaran dan nilai yang sama. Jadi biasanya kadaran dengan nilai ni biasanya kalau nak ambil yang sama, kalau tiada di kedai-kedai hardware, kita boleh ambil kadaran plus minus 0.5 microfarad. Boleh kita guna untuk kipas kita. So, ia tidak menyebabkan kipas kita terus berada dalam keadaan yang tidak berpusing. So, kalau kapasitor ni, kalau dia lebih besar nilai dia, kalau kapasitor besar bermakna kadaran kipas tu berpusing lebih laju. Sebab kapasitor yang besar dia menghasilkan denyutan elektrik yang besar lah. Okay, kalau kita perasan nombor 1, kalau level kipas tu berada nombor 1, bermakna nombor 1 pada sebelum kita tukar kapasitor asal, kita rasa macam dia agak slow sedikit. Bila ganti dengan kapasitor baru yang nilainya lebih besar sedikit, level 1 tu dia macam lebih laju daripada biasa. Okey, seterusnya kita tengok
Gelung putus dan terbakar. Okey, gelung putus dan terbakar ni semasa kita membuka kipas tersebut, okey, kita tengok pada gelung-gelung banyak coil di dalam kipas tu. Kalau ada melihat tanda-tanda kesan terbakar ataupun hangus, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu ganti motor baru lah. Maknanya kita tak boleh baiki gelung putus dan terbakar, sebab kalau nak baiki gelung putus ni dia kos dia agak sebenarnya tinggi lah. Boleh baiki tapi tidak memadai dan tidak ekonomik. So langkah pembaikannya adalah kalau dalam jadual ni lupus alat. Tapi bagi saya kalau gelung putus dan terbakar, kalau nak lupus alat, kita boleh guna alternatif lain, iaitu kita membeli motor yang baru dan kita pasang saja pada kipas tersebut. Okey, bagi alat tu kipas pula, kalau kipas ni tak berputar, kemungkinan juga alat tu kipas ni dia rosak. So kita kena pastikan dia punya wire pada alat tu kipas, biasanya disebut regulator. Jika ada terdapat kesan-kesan seperti gigitan ataupun kabel wire tu putus, kita perlu ganti alat tu kipas tersebut. Kalau kabel putus, kita sambungkan sahaja. Okey, fuse hubber ataupun thermal fuse putus, ini juga banyak dan sering kali berlaku pada kipas-kipas yang sudah lama ya. Kipas-kipas yang sudah lama bermakna kipas tu dah lebih daripada 4 tahun, 5 tahun. Kemungkinan ada banyak debu dalam dia punya rangka kipas. Debu-debu di dalamnya berkumpul, jadi tidak dibersihkan dengan sempurna. Ini menyebabkan haba berkumpul dan dia akan menjadikan panas di situ dan menyebabkan thermal fuse putus. So apa yang biasa saya buat ialah saya membuka kipas tersebut, mencuci yang terlebih dahulu dan kita buat test pada fuse hubber. Jika fuse hubber confirm putus dengan menggunakan multimeter, kita set pada rintangan ataupun kita set pada buzzer. Dan jika fuse thermal tu putus, buzzer tidak berbunyi. Biasa dalam multimeter dia ada buzzer kan. So buzzer kalau berbunyi dia maknanya dia normal. Kalau tidak berbunyi maknanya dia putus. So kalau dah putus, confirm kita kena ganti fuse thermal tersebut. Fuse thermal pun ada dia punya kadaran dia dan ada dia punya suhu maksimum. Contohnya 150 darjah Celsius, ada yang 90 darjah Celsius, bergantung kepada jenis peralatan elektrik lah. Contoh kipas biasanya dalam 100 something lah. Supaya dia tujuan thermal fuse ni untuk melindungi coil daripada terbakar. Okey. So kita tengok pula jenis kerosakan yang kedua, di mana PLAB ataupun PLM terpelantik atau fuse putus. Pemutus litar arus baki ataupun pemutus litar mini auto, dia trip semasa kita on kipas, sama ada kipas dinding, kipas ceiling, kipas meja dan kipas berdiri dan sebagainya. So ini menandakan bahawa bila dia trip, ada pengalih, ada pengalih hidup yang terpintas dengan pada rangka body ataupun pada bumi. So kalau trip macam ini, kita perlu cabut plug kipas tersebut, offkan daripada elektrik, dan kita melakukan penyelenggaraan seperti membersihkan alat daripada habuk. Kemungkinan ada kelembapan ataupun kotoran, dan kita pastikan tiada bahagian pengalih hidup yang bersentuhan dengan body, bersentuhan dengan rangka alat tersebut. So bila dah tak ada, kita cuba on balik. Kalau ada lagi yang berlaku, kemungkinan kita membuat pemeriksaan yang lebih lanjut.
So seterusnya kita tengok puncanya berlaku pada gelung terpintas atau terbakar. Ini sama saja berlaku ceritanya tadi, di mana bila gelung terbakar, apa yang perlu kita buat? Kita perlu lupa salat. So bila ada bajet lebih, sekarang ni kita boleh bukan membaiki gelung, tetapi membeli satu motor baru untuk membuat penukaran terus. Maknanya rangka ataupun bodi kipas tu kita boleh pakai lagi, cuma kita tukar motor sahaja. Okey. Suis pendawaian yang rosak. Suis atau pendawaian yang rosak. Kalau suis rosak, tukar suis. Kita tukar suis, kita sama ada kita bersihkan suis, mungkin kita dapat karbon-karbon. Kalau pendawaian yang rosak, kita semak balik, kita check balik wire-wire, adakah dia berada dalam keadaan yang normal, ataupun kita perlu membuat satu pembaikan seperti menukar ganti wire-wire ataupun pendawaian yang sudah lama. Okey. Kadaran PMM ataupun fuse tidak sesuai. Okey, mungkin pemutus litar miniatur pada rumah kita tidak sesuai ataupun salah pasang umpamanya, dia boleh menyebabkan kita punya PLAB kita terputus terlalu rendah. Okey, dia punya cara dia adalah langkah pembaikan, ubah kadaran, dan sila periksa kadaran mestilah sesuai dengan pemasangan dan peralatan. Okey, alat tu kipas regulator terpintas. Okey, alat tu kipas regulator terpintas seperti mana yang saya cakapkan tadi, di mana jika alat tu kipas ni dia short, kita dah on kipas, bila kita nak tekan pada level 1, 2 atau 3, tiba-tiba dia trip, kemungkinan alat tu kipas kita rosak. Kalau rosak, kita kena perlu ganti yang baru. Okey. Yang ketiga, dia punya jenis kerosakan dia ialah bila kita pasang kipas, kipasnya adalah mengeluarkan bunyi ataupun suara, kipas mengeluarkan bunyi bising. Ini memang banyak berlaku dan memang ada pengalaman yang telah saya buat. Bila kipas bising ni, terutama sekali adalah dia berpunca daripada beberapa perkara, beberapa faktor. Antaranya, kita tengok dengan mata kita, adakah kipas tersebut dalam kondisi yang baik. Kita lihat kipas tersebut dalam normal ke atau tidak, dia punya condition dia. So kita tengok, yang pertama kita tengok bilah dia. Bila kita tengok bilah bengkok, kemungkinan kipas tu ada mengeluarkan bunyi lah. Kalau kipas tu bengkok, kita cuba betulkan balik mana yang bengkok. Cuma kita gunakan beberapa alat yang biasa sahaja untuk betulkan dia punya level kipas supaya dia straight. Okey. Kalau dia punya pengalas ataupun bearing, biasa kipas-kipas yang saya jumpa biasanya bearing lah masalah dia. Masalah dia banyak pada bearing. Bila kipas tu, bila kita pasang, dia meraung, berdengung dan sebagainya. Okey. Antaranya perlu saya buat, biasa saya buat, saya akan gunakan pelincir. Sama ada menggunakan pelincir minyak, minyak enjin pun boleh. Kalau tak ada minyak enjin, guna minyak masak pun boleh. Okey. Kalau ada spray anti rust ataupun anti karat, spray anti karat seperti WD-40 dan banyak lagi jenis spray anti karat, kita cuba spray pada dia punya bearing ataupun pengalas. Sekiranya kita dah letak dia punya pelincir dan kita cuba pusing, masih lagi tidak, bunyinya sama saja, tidak berubah ataupun tidak berpusing juga, maknanya kemungkinan besar bearing sudah rosak ataupun bearing sudah hancur di dalamnya. Apa yang kita buat ialah kita cuba ganti bearing tersebut. Sekiranya boleh ganti, kalau tak boleh ganti, apa boleh buat, kita boleh melepaskan alat tersebut sahajalah. Tidak apa, sebab sekarang pembuatan barangan elektrik lebih kepada
pakai buang. So jika ada rosak, tak perlu baiki, beli yang baru. Itu adalah trend sekarang lah. Tapi selagi mana kita boleh baiki peralatan elektrik yang kita beli, itu adalah lebih menjimatkan poket kita lah. Itu bagi saya lah. Okey, kelajuan kalau nombor 4 ni, dia punya jenis kerosakannya, kelajuan kipas dia tak boleh dikawal. Bila tak boleh dikawal bermakna kita guna alat tu kipas pun, kita tekan level 1, 2, 3, dia tak boleh nak kawal. Mungkin perlahan, mungkin laju. So ini merujuk kepada alat tu kipas dan regulator. Alat tu kipas ataupun regulator. Kemungkinan regulator kita ni mungkin dah hangus ataupun mengalami kerosakan, dah sampai dia punya tempoh hayat dia, kita perlu ganti alat tu kipas. So ini adalah penerangan jadual 7 tentang pembaikan selenggaraan kipas berdiri. Okey, baik, kita tengok sedikit bagaimana dia punya gambar-gambar dan contoh litar skematik kipas berdiri. So ini adalah rajah 13 kurungan A menunjukkan kipas berdiri, dan juga kita ada rajah 13 kurungan B contoh litar skematik kipas berdiri. So dekat sini kita melihat bahawa rajah skematik kipas berdiri, kita boleh tengok dekat sini masukan 240 voltan arus ulang alik, di mana dekat masukan ni wire live ya, 3 speed switch. Okey, 3 speed switch, satu yang biasa punya, medium, high dan off. Okey, 3 speed bermaksudnya yang low, medium, high. Okey, itu 3 speed lah. Kalau ada yang jenis 5 ada 5, kalau jenis 6 ada 6 dan sebagainya. So dia akan masuk kepada gegelung L1 dan gegelung L2. Dekat dalam ni dia ada rotor. Rotor ini akan memusingkan motor lah. Ini sebenarnya dalam komponen motor, lebih kepada gegelung 1, 2, 3, 4. Ni gegelung semua ni. So dia ada satu kapasitor kat sini, C1 4 microfarad, dan kapasitor ni pun ada selalu bermasalah. Jika kapasitor rosak, memang motor tak boleh jalan. So kita kena pasti melalui schematic diagram. So thermal fuse dekat sini, okey, perhatikan pada thermal fuse, dia mempunyai suhu 115 darjah Celsius sebenarnya. 115 darjah Celsius, iaitu sekiranya gegelung L1, 2, 3, 4 ini mengalami haba ataupun kepanasan yang lebih, thermal fuse ni akan shutdown, melindungi daripada gegelung-gegelung ini terbakar. So dia akan mengelakkan peralatan tersebut terbakar. Okey, so ini adalah contoh antaranya benda-benda baru yang saya jumpa semasa membaiki kipas, terutamanya kipas-kipas zaman sekarang lah, kebanyakan zaman moden yang tidak memakai alat tu kipas. Dia banyak memakai kontrol daripada digital control, biasanya memakai komponen kapasitor. So dekat dalam rajah 13 kurungan B ni, kapasitornya ada satu saja. Kalau zaman yang sekarang punya kipas yang tak pakai alat tu kipas, dia punya kapasitor banyak. Tak silap saya ada 5 ke 4. So bergantung kepada jumlah speed yang ada pada kipas tersebut. So kalau berlaku kipas-kipas yang remote yang tak pakai alat tu kipas ni, terutamanya kipas yang remote, kita kena semak dia punya, kita kena check dia punya setiap kapasitor pada board elektronik tu. Kalau ada satu kapasitor bermasalah pada board elektronik tu, kemungkinan ada beberapa kelajuan yang kita tak boleh kontrol. Maknanya kita nak pergi nombor 3, dia jadi nombor 2, sama saja. Itu kemungkinan kapasitor dalamnya ada mengalami kerosakan. Apa perlu kita buat ialah kita tukar saja kapasitor yang mana yang rosak. Sekiranya tak boleh tukar, perlulah cari model kipas tersebut dan kita beli
bot sahaja secara online. Okey. Itu saja penerangan saya tentang kipas ini, sedikit banyak membantu para pelajar di luar untuk mengetahui cara membaik kulit kipas. So untuk penerangan ni sekadar penerangan melalui nota sahaja. Satu hari nanti saya akan keluarkan cara amali membaiki ataupun menyelenggara peralatan elektrik supaya kita jelas lagi nampak. Okey, sekian daripada saya. Jumpa lagi pada episod akan datang. Sekian, terima kasih.